Buka risalah. Faedah ke-12, lafaz thumma. Dalam Quran kita akan jumpa lafaz thumma. Yang biasanya lafaz thumma ini bermakna kemudian. Satu lagi lafaz thamma. Satu bagi atas. Sana apabila terjemah thamma bermakna di situ atau di sana. Jika thumma makna asalnya kemudian. Jadi thumma satu, thamma satu. Sama di sana, thumma kemudian. Jadi lafaz thumma ini ia asalnya digunakan dengan makna kemudian. Tapi dalam Quran dia ada empat makna. Pertama, summa litarafi. Tarafi makna kemudian. Dalam Arab kita panggil tarafi. Summa litarafi, mana summa digunakan untuk litarafi ma'al muhlah minaz zaman, yang berarti dalam Melayu bermakna kemudian. Yang selepas pada satu tempoh, kemudian selepas pada sesuatu tempoh, maka berlakulah. Jadi summa sini yang pertama ni makna kemudian lah. Penggunaan kita pun gitu. Yang kedua, summa dalam Quran ada bermakna istiba'ad. Ia terjemahnya jauh daripada akal, jauh dari penerimaan akal. Makna akal kita payah nak terima. Yang ni akal yang waras payah nak terima perkara tu. Yang ni kerana tak pernah sabar, dia panggil istiba'ad. Asalnya i'taqada annahu ba'idan. Istaba'ada sini makna i'taqada annahu ba'id, merasakan perkara tu jauh bagi akal untuk menerima, sebab tidak pernah sabar. Berapa jauh daripada akal untuk terima? Sebab tak pernah sabar. Kita akan jumpa summa dengan mana istiba'ad. Biasanya kalau guna summa dengan istiba'ad ni, terjemahan pun tidak akan makna terkemudian. Dia akan terjemah dengan begitu pun masih. Dia akan terjemah dengan begitu pun masih. Tadi summa dengan terjemah kemudian, ini dengan begitu pun masih. Yang ketiga, summa untuk memberitahu perbezaan di antara dua perkara. Untuk memberitahu perbezaan di antara dua perkara. Litafawuti bainal amrayni. Yang keempat, summa litta'qibid dzikri. Summa nisbah pada susunan dalam ayat, tidak kejadian sebenar. Dalam ayat ni saja dia duduk kemudian, tapi hak berlaku tidak. Dia panggil ta'qib zikri. Berlaku kemudian dalam sebutan jumlah ini sahaja, bukan keadaan sebenar. Ini banyak juga dalam Quran. Summa dipanggil li ta'qib zikri, sekadar sekadar duduk dalam jumlah ayat yang dibaca. Susunan dalam ayat ni dia duduk kemudian, tapi hakikat sebenarnya tidak begitu. Dia boleh jadi duduk di permulaan, hak berlaku sungguh. Semua dalam susunan ayat dia duduk di kemudian, duduk kemudian atau duduk di keadaan selepas. Dalam keadaan harap dia panggil ta'qib zikri.
Mana perkara-perkara seperti ini oleh kerana berhubung kait dengan lafaz-lafaz Al-Quran, sikit sebanyak perkara-perkara yang penting disebut. Faedah yang ke-13, lafaz ba'du ba'da. Lafaz ba'du atau ba'da juga makna lepas. Itu makna biasa, ba'da, selepas, setelah. Yang ini terjemahnya, biasanya ba'da ini menandakan perkataan selepas ba'da atau kalimah yang disebut selepas ba'da bermaksud berlaku kemudian. Ini penggunaan biasa. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak banyak. Boleh jadi dalam Quran Sunniyah. Itu ayat wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi selepas diciptakan langit dihamparkan. Dan bumi selepas diciptakan langit dihamparkan. Bumi diciptakan terlebih dahulu, lepas tu baru langit. Bumi diciptakan terlebih dahulu, selepas bumi baru langit. Dalam ayat-ayat lain, dalam hadis-hadis Nabi. Tapi dalam surah Wan-Nazi'at terbalik. Terbalik macam mana? Bumi dihamparkan selepas ciptaan langit. Ba'da zalika ni selepas ciptaan langit. Itu mengikut ayat sebelum lah. Wal arda ba'da zalika. Dan bumi selepas ciptaan langit dihamparkan. Mana buat langit dulu, barulah hampar bumi. Nah, jadi setengah ulama ambil jalan takwil. Nah, bagaimana jalan takwil? Buat bumi dulu, buat ala qadar. Lepas tu buat langit, buat ala qadar. Lepas tu apa pula bumi? Dia takwil gitu. Sebab nak jadi makna ba'da ni. Tapi banyak kata-kata ayat lain semua menyebut bumi dulu buat, lepas tu langit. Jadi ayat ni macam mana? Ayat ni mudah saja. Ba'da bukan makna asli dia. Ba'da ni tidak boleh terjemah makna asal dia. Bahkan ba'da ni nisbah ada duduk dalam ayat ni saja. Dia panggil ta'kid zikri juga. Nisbah duduk dalam ayat ni macam bumi kemudian, langit dahulu. Sedangkan tidak. Mana susunan dalam ayat saja diguna ba'da, hakikat sebenarnya tidak. Jadi berarti ba'da sini pun ta'kid zikri. Ba'da nisbah ada duduk dalam ayat ni, tidak makna hakiki dia. Bila kita terjemah gitu, tidak ada perlu takwil apa-apa. Maknanya ba'da dalam ayat ni sekadar sebut sini saja, hakikat sebenarnya tidak. Hakikat sebenarnya cipta bumi dulu, lepas tu langit. Faedah ke-14, lafaz innama. Inna saja terjemahan sesungguh. Apabila buruh ma, sesungguhnya hanya. Itu penggunaan. Nah, kalau inna saja terjemahannya bahawa atau sesungguhnya. Tambah sah lagi huruf kalimah ma, makna dia jadi kafah. Makna hanya. Sesungguhnya hanya, yakni menafikan yang lain. Tapi bila kita baca ayat Quran, ada satu ayat yang mana innama harrama alaikumul maitata, iaitu sesungguhnya, kalau terjemahannya makna jadi tidak betul. Sebab Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu bangkai dan beberapa benda sahaja. Bermakna yang lain tidak haram. Sedangkan perkara yang haram lain banyak dalam Quran. Pada ayat-ayat lain banyak lagi. Cuma dalam ayat ni disebut beberapa. Jadi kenapa diguna innama, tidak guna inna? Kalau guna inna tak ada muskil. Sesungguhnya Allah mengharamkan kata kamu bangkai dan sebagainya. Lepas tu yang lain-lain dia haram juga. Tapi oleh kerana ada kalimah ma yang memberi makna hanya,
Jadi banyak ni saja haram kalau terjemahannya, yang lain tidak haram. Jadi untuk menterjemahkan ayat Quran ini, kena tengok dalam penggunaan innama ni, adakah wajib diterjemahkan innama ni dengan mana sesungguhnya hanya, atau tidak. Kalau memang bahasa Arab penggunaan dia dengan mana innama, dengan mana sesungguhnya hanya, tak apa, jadi salah ayat. Terjemahan akan jadi salah. Dengan takwil, bukan jadi salah, maknanya kena berhajat pada takwil. Berhajat pada takwil. Lepas tu, dalam penggunaan bahasa Arab, innama ni bukan duduk dengan mana sesungguhnya hanya. Sebaliknya, dia memberi makna inna sahaja juga pada kadang-kadang tertentu. Tidak memberi makna hasar, tidak ma sebagai kafah, tidak guna sama dengan makna hanya. Kadang-kadang tidak terjemah hanya, terjemah inna dengan makna innama, dengan makna sesungguhnya sahaja. Jadi innama dengan inna tu kadang-kadang diterjemahkan dengan jenis terjemahan, iaitu sesungguhnya, sebagai takkid. Cuma berbanding dengan inna dengan innama, takkid lebih kuat lah. Kalau inna sesungguhnya, kalau innama sungguh-sungguh, kuat sikit pada tu ya lah. Tidak ada terjemahannya. Jadi oleh kerana itu, pendapat sebahagian ulama yang muktabar juga, termasuk Allamah Radhi An-Nahwi, Syarah Kafiyah, Syarah Syafiyah, di antara tokoh ulama nahwu juga, dia membuat kajian-kajian lebih pada berbanding orang lain. Dia kata innama tidak sama-sama dengan terjemah sesungguhnya hanya. Kadang-kadang tidak pun, tidak ada pun makna hanya. Jadi oleh kerana innama ni tidak semestinya ada perkataan hanya, dia boleh diterjemahkan dengan inna dengan makna sesungguhnya saja, maka ayat ni tidak ada salah langsung kalau kita guna innama, sebab terjemahannya seperti biasa. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai dan sebagainya, dan lain-lain pun tidak menafikan. Makna nak mentakkidkan perkara yang Allah mengharamkannya dalam ayat ni, tapi tidak membatasi dalam lingkungan ni saja ya haram, yang lain-lain haram juga. Sebab innama bukan bermakna sesungguhnya hanya, bahkan ada juga penggunaannya dengan terjemahan innama dengan makna sesungguhnya. Beza sesungguhnya hanya dengan sesungguhnya. Sebab bila berubahnya ada batas. Makna melingkurkan makna kepada ini sahaja. Sesungguhnya Allah mengharamkan hanya ni saja, lain tak. Kalau terjemah hanya. Tapi apabila tidak ada perkataan hanya, hak ni memang Allah haramkan, lepas tu yang lain-lain boleh jadi haram juga. Tidak ada batasan, tidak ada tidak melingkurkan makna tu dalam satu batasan. Jadi semua perbahasan ni bersangkut paut dengan bahasa. Jadi orang yang mengaji nahwu, dia nak benar ni. Yang kita tidak mengaji ni, pakai tengok terjemah ya. Kita tengok terjemah dalam Quran tu, lagu tu ya, terjemah dia. Mana dalam pengajian nahwu dia ada benda ni. Faedah ke-15, lafaz iz. Iz. Biasa diterjemah di waktu. Sebab id ni zaraf, mana bekah. Nah, zaraf bagi masa atau zaraf bagi tempat. Biasanya digunakan id zaraf bagi masa, ruang masa, di waktu. Jadi oleh kerana di waktu ni, dia panggil jumlah tergantung. Jumlah tergantung. Oleh kerana itulah lafaz id apabila ada dalam Quran, dia tetap akan dia kira jumlah tergantung, kecuali ditakdirkan dengan jumlah lain barulah jadi lengkap. Tergantung-gantung ni tidak sempurna, jumlahnya tidak cukup ikut kaedah bahasa Arab, tak cukup. Jadi setiap iz ni mesti kena takdir muta'allaq dia, mana hubungnya dia. Jadi sama ada ditakdirkan dengan lafaz yang kita buat untuk melengkapkan jumlah, atau ditakdirkan dengan jumlah yang sudah ada dalam Quran. Ia dua tu saja.
Kalau tidak ada lagi jumlah dalam Quran, kita takdirlah apa-apa saja jumlah yang sesuai. Jumlah sesuai untuk dijadikan muta'allaq bagi kalimah is. Kalau tidak, dia akan tergantung-gantung, tidak lengkap. Jadi apabila kita takdir satu jumlah, maka jumlah tadi akan jadi lengkap, sempurna. Jadi bahasa Arab jadi betul. Kalau tidak ditakdirkan, jadi tergantung-gantung, tidak betul. Sedangkan bahasa Quran ini bahasa yang sempurna, memiliki makna dan susunan yang tinggi. Oleh kerana itu, ini biasa-biasa ulama tafsir mentakdirkan uzkur. Jumlah uzkur itulah biasanya dia guna. Uzkur is. Ingatlah ilmu ketika. Jadi ingatlah ilmu ni tak ada dalam Quran, tak bunyi pun lafaz dia, tapi kita kena takdir. Uzkur, tolong ingatkan akan peristiwa ketika sekian-sekian. Cuma hak uzkur tu hak kita takdir sendiri. Daripada pihak kita ni nak melekatkan jumlah Quran, jumlah susunan hak tu. Kadang-kadang tak perlu kita takdirkan sendiri. Bahkan ada dah dalam Quran yang bersesuaian untuk ditakdirkan. Ambil hak dalam Quran tu, jumlah hak dalam Quran tu dijadikan jumlah muta'allaq. Cuma boleh jadi dia duduk depan, dia duduk selepas huruf is, bukan sebelum. Jadi muta'allaq dia akan duduk di muakhir, selepas. Hak biasa-biasa jumlah ini ditakdirkan sebelum. Uzkur is, hak tu biasa orang takdir. Tapi kadang-kadang boleh ditakdirkan muta'allaq ni duduk selepas. Seperti mana kita akan jumpa dalam surah Baqarah. Di sana kita akan ulang balik. Faedah ke-16, lafaz kazalika. Kaf dengan makna seperti. Kazalika seperti itu, sedemikian itu. Kazalika seperti itu atau sedemikian itu. Kaf ni dengan makna tashbih, bandingnya. Tak. Tapi dalam Al-Quran bukan sentiasa kaf bermakna tashbih. Jangan duduk terjemah dengan hak tu. Sebab tu kadang-kadang kita kalau reti Arab saja, pakai ambil hak kita reti Arab tu, kita terjemah 30 juzuk Quran, tidak boleh. Kita ngaji bahasa Arab, apabila nak ngaji Quran, nak tafsir Quran, kena ngaji ilmu lughah Quran pun. Tidak berpada dengan reti Arab. Dia ada istilah-istilah hak dalam Quran ni, hak dalam Arab tak ada situ. Jadi oleh kerana tu, orang yang mahir Arab pun untuk mentafsir Quran, dia kena ngaji ilmu Arab Quran. Tidak boleh berpada dengan ilmu Arab dia. Kalau tidak, ulama tafsir akan pegang dia, suruh dia belajar dulu. Dia mau reti Arab, lepas tu nak tafsir Quran nanti dulu. Dia ada bunyi, ada usul tafsir, ada bunyi, kena ngaji usul dulu. Dalam usul tu dia ada perbahasan bab lughah Quran. Dia tidak serupa lughah Arab biasa. Takut-takut kalau reti lughah biasa, bahasa biasa, tidak reti lughah Quran, jadi takut salah lah. Quran ni, kalam Allah ni tidak boleh diterjemahkan kerana kita memiliki memahami bahasa Arab semata-mata. Sebab tu dia ada usul tafsir. Rata-rata usul tafsir yang muktabar lagi komplit lah, lagi sempurna, lengkap. Usul tafsir yang muktabar lagi lengkap. Sebab kita usul tafsir ni banyak juga. Ada hak tak lengkap, lepas tu hak tak muktabar. Dia ada dua lah, hak tak lengkap, hak tak muktabar. Tidak kira tu kena kira hak muktabar lagi lengkap. Jadi apabila usul tafsir hak muktabar lagi lengkap, dia ada satu bab pada memberi huraian dan perbahasan mengenai bahasa Quran. Dia panggil bahasa Quran yang tidak serupa dengan bahasa Arab biasa di segi istilah dalam penggunaan. Oleh kerana itu, setiap orang yang sudah reti Arab, janganlah dia gopoh nak kita terjemah Al-Quran sebelum dia mengaji usul tafsir. Salah satunya bab dia kena ngaji lughah Quran. Dia ada bab situ. Dia kena kursus dulu, kursus bagai bahasa Quran. Apabila reti bahasa Quran, telah dibagi ijazah, boleh masuk bagai terjemah Al-Quran. Jadi sini begitu juga. Kazalika ni, kalau ikut bahasa Arab, kaf li tashbih lah. Tapi dalam tafsir Quran, kadang-kadang tidak memberi makna tashbih.
bahkan memberi makna ta'lil. Satunya memberi makna ta'lil. Kaf ta'liliyah dia panggil. Bukan tashbihiyah saja. Bukan saja bermakna bandingnya, bukan bermakna kerana dan sebab. Kazalika dengan makna lizalika. Kaf dengan makna lam. Dia kaf, tapi tak boleh terjemah dengan makna biasa, bahkan kena terjemah makna satu lagi, makna sanawi. Lepas tu ada soalan, apa tahu lizalikah lah, jadi dua kali bertapih gitu. Ikut kaedah Arab, apabila kalimah yang makna asalnya satu makna, apabila diguna untuk makna kedua, memberi ketinggian di segi bahasa dalam bahasa Arab. Kalau kaf nak dikenaki dengan kaf tadi, lam, bahasa jadi tinggi. Apa jadi tinggi? Kena ngaji bahasa Arab. Kalau orang bahasa kita, dia ngaji bahasa kita. Mana kalau orang luar ngaji bahasa Malaysia, tiba-tiba bahagian sastra tu kadang-kadang tidak serupa penggunaan dengan penggunaan biasa. Jadi apabila tanya, apa jadi makna gini? Kena ngaji bahagian ni. Ini ilmu bahasa tinggi ni. Kita baru boleh halang kadar, tidak boleh nak lawan. Begitu juga dalam bahasa Arab, dia ada pengajian tinggi sikit yang bersesuaian dengan ketinggian Al-Quran. Oleh kerana itu, ilmu balaghah, ilmu ketinggian bahasa, kehalusan bahasa dipelajari semata-mata untuk mengkaji Al-Quran. Seandainya untuk kajian biasa, untuk makan la, tidak perlu ngaji balaghah. Asal orang faham, asal laku barang beres. Macam kita pergi Mekah tanya, belajar Arab sikit-sikit, sekadar tidak sesat dan tidak ditipu oleh Arab tu pandai dah. Bukan kita nak mengajar denu. Kita nak pergi Mekah ni sekadar nak buat ibadat, nak sempurnakan kerjaan kita, bila boleh barang tak ditipu oleh orang Arab. Sekiranya Arab kita tu beres. Tapi kalau orang pegang speaker tu dalam Masjid Nabawi suruh kacik sikit, kita kata sorry, Arab saya ni Arab saya makan. Nak kau mengajar orang Arab depan ni tak juga Arab saya ni. Jadi oleh kerana Arab untuk mengaji Quran terpaksa ada satu lagi ilmu balaghah dipanggil. Tidak memadai dengan nahwu dan sarah. Dia ada ilmu balaghah. Ilmu untuk membuat kajian tentang ketinggian bahasa-bahasa dalam penggunaan Arab supaya boleh faham Quran. Yakni ilmu balaghah ni kalau tak sih untuk ngaji tafsir Quran, mana tidak faedah. Kalau tidak dia duduk syair gitu. Orang ngaji lughah kadang-kadang dia kira sampai tahap orang ngaji lughah tidak menjiwai bahasa. Tak. Mana sekadar nak lulu, dia tidak menjiwai bahasa, sebab dalam tu ada macam dikir barat, menyanyi, puja-puji wanita, puji arak, macam-macam dalam tu. Dia panggil bahagian apa, kena belajar pula. Ahli-ahli syair kadang-kadang, ahli syair ni orang caperamna, dia tidak ada apa-apa, tapi bahasa je dia bisa. Jadi orang yang menjiwai bahasa tak apa. Kalau orang agama, orang Islami, dia ngaji lughah, lama-lama dia tak habis pengajian dia, kerana dia tengok rugi masa. Ngaji sastra lagu ni tak ada faedah apa. Dia ngapa syair, kalau ngapa Quran pun boleh pahala. Dengan sebab tu dia tidak menyempurnakan pengajian dia. Lainlah kalau dia memang jiwa bahasa, dia nak ngaji untuk bahasa, dia boleh habis. Nah. Tapi kalau kita mengaji lughah untuk mengkaji bahasa Quran, menyeronokkanlah. Tapi tidak begitu. Dan oleh kerana itulah dalam bahasa Arab ni, kalau tujuan kita nak ngaji Quran, kita mendalami bahasa, memang dituntut. Patut nak. Jadi tidak ugi sikit abuk orang ngaji lughah ni untuk mentafsir Al-Quran. Kerana memang patut dia untuk mentafsir Al-Quran, dia memiliki kemahiran tinggi dalam lughah. Jadi kazalika, seperti mana bahasa biasa bermakna tashbih, kadang-kadang dalam Quran memberi makna ta'lil, yakni kerana. Kalau terjemah seperti demikian, boleh jadi satu terjemahan. Dan lagi kerana ia demikian, kerana itulah, seperti itulah kerana itulah kedua. Tapi ada juga kaf lil bayanil kamal, dia panggil, bagi kesempurnaan itulah. Tak ada kerana itu, tidak seperti itu, tidak berlaku. Seperti itu tashbih, kerana itu ta'lil. Lagi li bayanil kamal, kaf li bayanil kamal, kerana kesempurnaan itu, bagi tujuan kesempurnaan itu. Ada 2-3 tempat dalam Quran.
Seperti dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bagi kesempurnaan itulah kami jadikan umat Muhammad umat terbaik. Bagi kesempurnaan itu Allah nak jadikan umat ini sempurna berbanding dengan umat lain. Allah nak jadikan agama ini sempurna berbanding dengan umat lain. Maka Allah lebihkan umat Muhammad dengan diberi kepada umat Muhammad tugas kenabian, yang mana orang umat lain tak ada tugas. Dan dia akan dipilih menjadi saksi di akhirat nanti untuk para nabi lain dengan umat mereka. Umat akhir zaman menjadi saksi kepada nabi lain. Nabi lain apabila dia pergi di akhirat esok, Allah akan tanya dia, adakah wahai sekian-sekian nabi, Musa ke, Isa ke, kamu telah mentadbirkan wahyu yang disampaikan kepada kamu pada umat? Nabi Musa kata telah sampaikan. Nah, umat kata tidak. Umat dia pelawak sama. Dunia pun dia pelawak, akhirat nak pelawak. Nabi Musa kata aku telah sampaikan wahai Allah, tapi umat dia kata tidak sampaikan. Jadi Allah tanya, apakah ada bersama kamu saksi wahai Musa? Musa kata ada. Siapa dia? Umat Muhammad. Saksi. Umat Muhammad pun semua, bukan semualah, hak akan jadikan saksi. Umat Muhammad hak ngaji Quran akan jadi saksi. Hak tak ngaji Quran dia tak boleh jadi saksi sebab dia tidak ngaji. Sebab saksi syaratnya dia kena tahu dalam Quran ni ada sebut Nabi Musa telah mentadbirkan wahyu Taurat pada umat. Kalau dia tidak mengaji wahyu, dia tak boleh jadi saksi. Menjadi saksi ke mana dia pun tidak tahu juga. Jadi akan dipanggil umat Muhammad yang mempelajari Al-Quran, yang bertalaqi Al-Quran, maka dia kata kami menjadi saksi. Umat kata, macam mana kamu menjadi saksi masa zaman Nabi Musa kamu tak ada? Kamu lepas zaman mana baru kamu dilahirkan? Lepas Musa, Isa, macam-macam Nabi lagi, lepas tu baru Muhammad dan kamu selepas pada tu. Jadi saksi untuk kami. Umat Muhammad kata, ya, kami adalah saksi kepada Nabi Musa terhadap kamu. Macam mana? Sebab kami talaqi Al-Quran. Sebab tu dalam Quran yang kami ngaji dengan guru kami, ada dah sebut Nabi Musa telah mentadbirkan wahyu kepada kaum dia. Dan Quran ni adalah kalamullah, dia adalah benar. Walaupun aku tak tengokmu, aku tak tengok Nabi Musa, aku telah yakin Allah sebut dalam Quran aku benar. Dah cukup untuk jadi saksi. Barulah kaum dia senyap. Jadi ini dia panggil kaf lil bayanil kamal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bagi kesempurnaan itulah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad umat yang terbaik, sebab salah satunya kamu akan jadi saksi. Setelah kamu talaqi akan Al-Quran ini, akan diberi kesempurnaan kepada kamu untuk menjadi saksi-saksi kepada nabi-nabi sebelum ini. Jadi kaf di sini tak boleh terjemah kazalika dengan makna tashbihiyah atau ta'liliyah, bahkan li bayanil kamal. Faedah ke-17, ini pun kaedah Arab, dipanggil hazaf, kerana nak memendekkan. Kemarin kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ringkasan daripada jumlah yang panjang. Nah, ringkasan daripada jumlah yang panjang. Jadi dalam Bismillah ni dihazahkan Rabbil Alamin, dalam Ar-Rahmanir-Rahim dihazahkan Malikul Yaumiddin. Kita baca dah. Jadi di sana direngkaskan dengan sebut dua, tapi ada dalamnya empat. Disebut dua, ada di dalamnya empat. Ringkas. Sebab apabila sebut salah satu, satu lagi boleh difahami, maka memadai sebut satu. Mana dua sebenarnya, tapi apabila kita sebut satu pun boleh faham ada soal lagi. Nah, maka berarti sebut satu sudah memadai. Macam orang mari di rumah kita ziarah, nak sekelami, suami isteri, kita sebut suami dia pun sudah cukup, sebab dia tak mari seorang merasa kelamin. Muhammad mari dah sekelami, apa betul sebut ini dia, pandai dah kalimah tu, tidak perlu sebut. Nah, makna seorang apabila kita sebut, apabila diketahui dia datang berpasangan, mana sebut nama suami sudah memadai, atau sebut nama isteri sudah memadai. Nah, itu dalam bahasa Arab lah. Dalam beberapa tempat dalam Quran ni ada pasal tu.
Tengok, dia panggil kaedah. Kaedah ni kena ngapa? Dia tak ada nama kaedah dia. Dia panggil kaedah hazaf ya. Hazaf perkara yang sudah diketahui kalau tidak disebut. Hazaf suatu perkara yang boleh diketahui walaupun tidak disebut. Tujuannya nak merekaskan perkataan. Itu kalau kira tajuk gitulah. Cuma dalam kaedah 17 ni dia panggil alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Kaedah alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Kaedah ni kena ngapa gitu ya? Mana kalau kita ngaji usul fiqh ke usul tafsir ke usul hadis ke, nah, dia bab ni dia panggil bab alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Nah, bahasa bab ni. Jadi orang yang ngaji bahagian usul-usul ni sebut saja lafaz kaedah ni semua faham. Alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Lagu mana? Alaftuha, aku memberi makan kepada nyonya sini unta. Tibnan, jerami. Aku memberi makan kepada unta jerami, wa ma'an baridan, dan air sejuk. Dan air sejuk. Nah, aku memberi makan kepada dia, yang unta, jerami dan air sejuk. Gapo dia hak buat? Hak buatnya aku memberi minum akan unta itu air sejuk. Sebut kata wi makan tu minum ada sekali. Cuma beritahu minuman sudah cukup. Aku beri makan unta, jerami dan air sejuk. Sebenarnya ayat gini, aku memberi makan untuk itu jerami dan aku memberi minum akannya air sejuk. Tapi perkataan aku memberi minum ni dalam bahasa Arab dia tidak sebut. Tujuan kenapa? Kerana sudah dimaklum. Sudah dimaklum. Nah, supaya kita lah masyarakat kita jamuat teh, majlis jamuat teh. Tengok air teh tak ada kopi ni, air sirap. Nama dia jamuat teh ni ngasih kabu. Tujuannya Nabi tak derma. Demo tak minum tak apa, tinggal duit 10 yagi. Ini cerita ahli Thailand lah. Nah, jadi apabila bunyi jamuat teh tu maknanya ada tu nak besar pondok, nak naik sejid tu. Nah, jadi pakatlah mari kata kita nak jamuat teh ni pondok kita. Maka semua untuk guru pelajar pondok faham belaka jamuat teh maknanya majlis minta derma. Jadi tak perlu ayat lah. Jamuat teh ni tu guru, kita bukan teh saja, cik kampung buat juga. Lepas tu tujuannya letak batik, lepas tu buh situ duit, lepas tu kita nak gaskan. Tak perlu ayat. Kita kata jamuat teh tu semua pakat maklum lah ke, siap duit lagi. Tebing ayat pun banyak cerita lah. Nah, kalau tebing ayat juga jamuat teh hak sudah maklum ni, apa kata tu guru? Hak sudah ayat lah. Cara sepak lain. Sebab kita sudah tahu jamuat teh maknanya himpunan untuk jemput bagi derma. Jadi apabila tebing kita duk hurah-hurah panjang pun tak ada pendah pun, sebab makruf. Begitu juga dalam bahasa Arab sini. Jadi ada dalam Quran ni memang disengaja dihazafkan kerana sudah maklum. Contoh dia ambil sini dalam surah An'am ayat 13. Walahu ma sakana fil lail. Milik Allah lah makhluk yang rehat pada waktu malam. Sakana ni yang bersembunyi dan rehat waktu malam. Manusia masuk dalam bilik, kunci pintu semua kali senyap. Puak-puak tikus duduk nusuk senyap. Hak mana-mana malam hari waktu tidur tu semua senyap. Binatang masuk dalam kandang senyap. Burung-burung masuk dalam sarang senyap. Jadi milik Allah lah makhluk-makhluk yang sakana, tenang melindungi diri mereka dan mengambil kerehatan pada waktu malam. Wan nahar dan siang. Jadi dan siang ni bukan makna duduk senyap juga. Mana dan milik Allah juga binatang dan makhluk yang bertebaran, yang keluar daripada sarang untuk buat kerja siang hari. Jadi tak sebut apa siang hari ni. Cerita-cerita siang hari sebab dah difahami dan dimaklumi. Maka takdirnya walahu ma sakana fil laili wa ma nashara fin nahari. Milik Allah lah makhluk-makhluk yang berehat waktu malam, masuk dalam kandang dan sarang masing-masing, dan makhluk yang keluar daripada sarang, keluar daripada tempat rehat untuk buat kerja dan cari rezeki masing-masing. Jadi tak sebut wama nasyara tu sudah difahami.
Tapi dalam tafsir sebut, dalam kurungnya dia sebut Tain tafsir kita benar ni. Tapi ayat Quran tidak sebut kerana bahasa dia tinggi. Kalau disebut juga, makna nilai bahasa jadi rendah. Jadi bab alaftuha timnan wa ma'an baridah. Faedah ke-18, kalimah qul. Kajian pada kalimah qul. Qul maknanya katakanlah. Sirah fard. Kalau qulu, katakanlah olehmu semua. Mana ramai? Kalau seorang, qulu. Kalau dua orang, qula. Kalau ramai lebih ada dua, qulu. Kamu semua hendaklah katakan, atau katakanlah olehmu semua. Jadi apabila duduk dalam permulaan ayat, kadang-kadang memberi makna mengajar, kadang-kadang memberi makna mengajar, dan sebagai jawapan bagi soalan yang mungkin akan berlaku. Maknanya soalan-soalan boleh jadi timbul dalam pemikiran orang yang tidak puas hati, maka diberi jawapan. Sebab soalan itu biasa-biasa ada dalam bentuk kepala mereka. Nah, kalau kamu tidak tanya pun dia duk musnahlah fikiran. Dia nak tanya. Jadi apabila dia nak tanya, dia pakai jawab tu selalu. Nah, mana kalau tunggu-tunggu dia akan tanya. Jadi diberi jawapan qul ni kepada Nabi, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, sebab ini jawapan bagi soalan yang ada dalam kepala mereka. Kalau tunggu sikit lagi dia akan soal. Jadi belum dia soal, menjawab lalu. Kadang-kadang untuk merekaskan cerita. Dan banyak sekali contoh dia ni. Dan ini, jawapan-jawapan ini sebenarnya cara mengajar agama. Jawapan-jawapan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala supaya Nabi jawab ni merupakan cara mengajar agama. Kadang-kadang dengan cara ini boleh difahami dengan mudah. Dengan cara ayat saja daripada awal hingga akhir, kadang-kadang payah. Apabila ada soal jawab, setengah-setengah golongan dia mudah faham dengan cara soal jawab. Dan betul pun. Di kalangan kita ni, kadang-kadang kita rakyat ni, dia tidak ada satu asas ilmu pun. Dia kali tamu dengar, hak payah pun dia dengar, hak mudah pun dia dengar. Nah, jadi orang tanya mana so payah? Payah belakang dia. Nah, payah belakang Ustaz. Sebab dia biasa dengar. Bagi pelajar-pelajar yang ada pengajian dan ustaz-ustaz yang ada mengaji lama dah ni, nah, dia sudah pitah dah benda ni sudah maklum bagi dia. Mana kalau dia tanya pun memang rumit. Kadang-kadang benda ni bagi dia ada tahu satu makna, boleh jadi makna kedua, boleh makna ketiga, dia tak tahu lagi. Makna sanawi, nah, sebagainya. Jadi oleh kerana masyarakat yang mendengar wahyu ni berbagai-bagai, maka kadang-kadang bentuk soal jawab penting juga. Dengan cara soal jawab ni, seseorang yang tidak jelas dengan cara soal jawab dapat penjelasan yang lebih sempurna. Dan kita pun begitu juga. Dan dalam kalangan kita yang mengaji ni, kalau ni nak soal, boleh tulis soal kita. Jangan duduk dia gitu. Nah, sebab kita seorang tak tahu, tanya makan malu kau orang. Oh, soalan. Oh, dah satu soalan ni. Habis malu. Jadi kalau tanya dengan bentuk soalan bertulis, tak tahu siapa je menanya. Nah, tak kenal. Kalau tuan-tuan pakat tanya depan gini, soalnya melambatkan pengajian. Hak nak habis sebulan jadi 2-3 bulan tafsir ni. Jadi ada soalan bertulis mari depan kita, hak mana kita boleh jawab kita jawab. Hak tak boleh kita jawab, kita tak sini ya. Kita kena tanya juga. Nah, hak tak boleh jawab tak setamu sini tanya boleh, tak boleh jawab tak sini juga. Hipo-hipo setamu duduk. Ni hak semua tak boleh jawab. Hak boleh jawab kita boleh jawab, kita jawab. Jadi tujuannya apabila soalan-soalan diajukan, maka apabila kita jawab, kadang-kadang bagi setengah pelajar ia lebih sempurna. Dan ada dalam Quran gini, dah bab kita dah baca ni adalah di antaranya. Mana berlaku soal jawab. Yang ni berbagai-bagai tempat dalam Quran ni Allah Ta'ala adakan berbentuk soal jawab. Kerana setengah-setengah hamba Allah dia lebih memahami dengan cara soal jawab. Faedah ke-19, permulaan surah dalam Quran. Fani ni kalau tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Nah, terdapat 114 surah. Hak panjang, hak pendek. Cuma boleh buat teka-teki lah. Semua sekali 114 surah. Betul ke tak? Dia kata betul.
Tolong buka tengah-tengah Quran. Apabila buka tengah-tengah Quran, jadi berat sebelah. Berat sebelah. Sebab permulaan surah ni dia panjang-panjang. Berapa-berapa surah ya dia? Bagi dua lah. Hak banyak sungguhnya, hak lik sebelah lagi. Mana 114 apabila bagi dua tak cukup. Tak cukup di segi bilangan. Dia tak kata 114 apabila bagi dua jadi 57. Sepatutnya 57 bagi dua. Tapi Quran tidak gitu. Dia 114 bila kita buka tengah-tengah Quran, dia tidak kata alif ni 57, alif 57. Jadi 114 tidak gitu. Sebab bilangan surah dalam Quran ni tidak sama kata. Surah Baqarah, surah Ali Imran sampai ke Kahfi sikit lah nisbah nama surah. Hak paling banyaknya hak bahagian kedua. Jadi surah dalam Al-Quran ni ada 10 cara Tuhan sebut. Ada 10 cara. Permulaan surah 114 ni ada 10 cara. Pertama disebut dengan berbentuk as-sana', puji-puja. Itu puji-puja dengan sebut Alhamdulillah. Ada 5 surah dalam Quran bermula dengan Alhamdulillah. Dan inilah permulaan bahagian 4 Quran. Surah Fatihah sebahagian, An'am sebahagian, Kahfi sebahagian, Sabah sebahagian. Semua ni bermula dengan Alhamdulillah belaka dan mewakili bahagian-bahagian 4 Al-Quran. Tinggal lagi Fatih saja. Dia juga bermula dengan Alhamdulillah. Jadi Sabah dengan Fatih ni surah berdekatan. Selepas surah Sabah, surah Fatih. Dan kedua-dua surah ni bermula dengan Alhamdulillah. Kenapa surah Fatih walaupun dia berdekatan dengan surah Sabah, dia dimulai dengan Alhamdulillah? Jawapannya akan kita akan baca pada masa tu. Kalau kita Allah ni pun tidak ingat juga. Jadi As-Sabah dan Fatih ni dia dekat-dekat je efek. Lepas surah Sabah terus surah Fatih. Surah Sabah bermula dengan Alhamdulillah, surah Fatih Alhamdulillah. Kenapa? Jadi kesemuanya ada 5 surah. Yang kedua, sana puja-puji tapi dengan bermula dengan tabarakah. Permulaan surah ada 2 dalam Quran. Surah Furqan, surah Tabarakallazi Al-Mulk. Yang ketiga, surah yang bermula dengan takdis dan tasbih. Takdis dan tasbih ini kita dapat bahagikan kepada 4. Takdis dan tasbih ini dibahagi kepada 4. Pertama, takdis dan tasbih ini dengan sirah masdari. Sirah masdar. Sirah masdar dengan makna subhana. Subhan ini dipanggil sirah masdar, subhan. Ada 4 surah takdis dengan masdar, iaitu surah Isra, surah Hadid, surah Hasyr, surah Saf. Semua sekali bermula dengan takdis tapi sirah masdari. Yang kedua, sirah madhi. Takdis dengan sirah madhi, iaitu ada 2 surah. Takdis ni satu surah Al-Isra. Subhana ni dalam Quran ada satu surah, iaitu Isra, iaitu sirah masdar. Yang ni subhanalladzi ada satu surah, iaitu surah Al-Isra yang bermula dengan masdari. Takdis dengan fi'il madhi ada 3 surah. Sabbaha, itu surah Hadid, surah Hasyr dan surah Saf. Takdis tapi dengan fi'il madhi, dengan sirah fi'il madhi. Sabbaha dalam surah Hadid pada, Hasyr pada, Saf ada. Yang kedua, takdis juga tapi sirah mudhari'. Yusabbihu ada 2 surah, surah Jumaah dengan surah Taghabun. Permulaan surah itu dengan yusabbihu. Dan surah dengan sirah Amrin, iaitu sabbihi. Jadi 4: subhan, sabbaha, yusabbihu, sabbih. Semua ni dia panggil takdis, memuji, menyucikan Allah Ta'ala. Hak tadi memuja dan memuji, hak ni menyucikan. Kedua, permulaan surah dengan huruf tahajji.
Nah, Alif Lam Mim. Terdapat 29 surah. Nah, 29 surah ni permulaan dia dengan Hamim ke Alif Lam Mim, dia panggil huruf tahji. Bermula dengan huruf-huruf. Dan digunakan untuk dimulakan surah ini 78 huruf. 78 huruf, bukan ambil. Tak, 78 huruf digunakan untuk dijadikan permulaan surah. Pada cabai iman. Cabai iman 78, maka huruf-huruf digunakan pakai pun untuk permulaan surah ada 78. Tapi itu dikira seluruh capur semua kali 78 tu. Tapi kalau tengok hak duduk berulang-ulang huruf yang sama, macam alif sama-sama, mim sama-sama, buai-buai hak berulang-ulang tu tinggal hak huruf yang tidak berulang. Ia jadi 14 huruf sahaja. Maka boleh dihimpun 14 huruf ni dalam kalimah nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nun sad ha kaf ya mim qa alif ta ain lam ha sin nun ra. 14 huruf. Jadi 14 huruf ni lah diguna untuk permulaan surah-surah yang dengan bermula dengan huruf saja, tidak bermula dengan kalimah lain. Contoh Alif Lam Mim dengan Hamim lah. Ketiga, permulaan surah dengan nida, seruan. Ya. Ada 10 surah dimulakan dengan seruan. Nah, Ayuhan Nas, Ayuhan Nabi, ada 10 surah. Keempat, permulaan surah dengan jumlah khabariyah. Ada 23 surah jumlah khabariyah. Lagu mana jumlah khabariyah? Nah, ini perlu kita mengaji dalam ilmu nahwu lah. Jadi kalau nak tengok nama surah ni. Jadi permulaan surah ni dia panggil jumlah khabariyah. Kelima, permulaan dengan sumpah, sumpahan. Ada 15 surah bermula dengan sumpahan. Wasafat, bermula dengan safat, demi safat, malaikat yang berada dalam barisan di pada mahsyar. Dan berakhir dengan wal asri, demi masa. Celah-celah tu semua sekali capur pergi 15 surah. Allah mulakan surah ini dengan sumpahan. Keenam, permulaan dengan syarat, jumlah syarti. Ada 7 surah. Nah, ada 7 surah yang bermula dengan syarat iza. Nah, iza. Apabila. Ketujuh, permulaan dengan surah Amrin. Bermula surah itu dengan surah Amrin, dengan surah Amrin. Nah, ada 6 surah, iaitu semua ni dengan kul pula. Nah, semua kul. Bermula surah tu dengan kul, katakanlah. Ke-8, permulaan dengan doa syarri, doa laknat. Ada 3 surah dimulakan dengan kalimah laknat. Wailun lil mutaffifin, celaka. Wailun likulli humazatil lumazah, celaka belaka. Dan tabbat, mana celaka juga. 3 surah dimulakan dengan kalimah celaka. Dan ke-9, permulaan surah dengan istifham. Ada 6 surah. Yang ini istifham makna tanya. Yang kita terjemah adakah. Ada 6 surah. Dan akhir sekali ke-10, bermula surah itu dengan jumlah ta'liliyah. Nah, jumlah ta'liliyah. Ada 1 saja surah, iaitu surah Li'ila fi Quraisy. Jadi ini semua sekali 14 surah. Yang kepala-kepala surah lebih kurang ada 10 cara Allah Ta'ala adakan surah ini. Dan berbagai-bagai surah yang disusun oleh Allah Ta'ala dalam Quran kita. Faedah yang ke-20, ayat-ayat mutasyabiah yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat-ayat mutasyabiah ini, mutasyabiah sendiri makna 2. Pertama, mutasyabiah serupa satu sama lain. Mutasyabiah dengan makna serupa satu sama lain, cuma duduk tempat berlainan. Ini pun salah satu makna mutasyabihat. Serupa, sama, satu sama lain, tapi duduk saja dalam Al-Quran tempat berlainan. Cuma di tempat ni ringkas, di tempat lain panjang lebar. Makna sama, serupa.
Itu juga mutasyabihat. Satu lagi mutasyabihat dengan makna sama, tidak jelas. Mutasyabihat dengan makna sama, tidak jelas. Jadi jika ayat jenis sama, dia tidak jelas, juga kita bagi pada dua. Satunya memang tidak jelas langsung makna dia. Nah, tidak jelas langsung, tak boleh nak takwil pun. Ini satu. Seperti huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang berada pada awal surah ni memang dia panggil mutasyabihat, dia tak boleh nak takwil langsung. Tebing-tebing kita ayat tu memang tidak boleh diterima, sebab hakikat sebenarnya bukan begitu. So lagi mutasyabihat samar sebelum buat kajian. Apabila buat kajian akan dapat makna dia. Ini perkara kedua. Satunya sama tidak jelas sebelum buat kajian. Apabila buat kajian dia jadi jelas. Termasuk semua ayat-ayat mutasyabihat tentang Allah. Ayat-ayat mutasyabihat tentang Allah Ta'ala ni, dia sebut tangis, dia sebut di atas aras, memang dia mutasyabihat. Tapi apabila kita baca ayat lain yang muhkamat, maka jelas makna sebenar bagi ayat mutasyabihat dihuraikan oleh Allah Ta'ala dengan ayat muhkamat yang jelas-jelas. Cara Allah Ta'ala buat dalam Quran. Maknanya setiap ayat mutasyabihat ini, kalau kamu tidak tahu makna, diam saja, tak perlu beritahu. Sebab dia sama, tidak jelas. Jangan beritahu benda tu. Sekiranya perkara tu ada arti yang perlu ditafsirkan, maka Nabi akan tafsirkan ayat tu. Atau kalau tidak pun sahabat Nabi akan tafsirkan ayat tu. Jadi apabila Nabi tidak tafsirkan, sahabat Nabi tidak tafsirkan, mana bagi mereka ini jelas, atau ini tak perlu takwil. Lebih-lebih lagi perkara-perkara kalimah-kalimah yang berhubungan dengan Allah. Nah, yang berhubungan dengan Allah tu, kalimah tu kalau kita tengok, oh sama bagi kita kerana kita nak takwil. Kalau kita tidak perlu, kita tak ingin takwil, tak ada sama apa, biarkan gitu. Sebab kita tahu pun Allah Ta'ala tidak semua makhluk tebing takwil jadi punah. Jadi yang jelasnya Allah Ta'ala sebut tentang sifat dia, yang memang jelas, tidak perlu kita takwil pun, dia memang jelas. Dia panggil ayat muhkamah. Jadi perkara ni ulama ada dua kumpulan. Ayat yang sama, yang tidak ada takwil daripada Nabi, yang tidak ada takwil daripada tabi'an Nabi ni, kita nak takwil atau tidak? Golongan sahabat Nabi, tabi'in, imam mazhab 4, mereka kekalkan seperti asal. Tidak ada kepentingan bagi kita takwil. Sahabat Nabi, tabi'in, termasuk imam mazhab 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua sekali sekumpulan yang panggil salafus soleh. Golongan-golongan sahabat, tabi'in dan imam mujtahidin yang panggil salafus soleh. Golongan mereka ini biarkan begitu saja. Golongan mutakhirin, orang kemudian dia bertakwil, tapi takwil mereka berpandukan dengan ayat muhkamat. Nah, takwil mereka berpandukan dengan ayat muhkamat. Maknanya kalau kita nak takwil pun, kita kena takwil dengan ayat-ayat muhkamat. Boleh jadi dengan ayat muhkamat ini kita boleh takwil, lain pada itu tidak dibenarkan. Jadi ada dua kumpulan. Jadi sini kita sebut pertama as-salafus salih minal mutaqaddimin. Golongan salafus salih ini, sahabat, tabi'in dan imam mujtahidin, ijra'uha 'ala zahir. Biarkan kalimah-kalimah yang sama itu seperti zahir itu, yang layak bagi Allah Ta'ala. Nah, tidak perlu dihurai kerana Nabi tidak hurai. Kedua, al-khalaf minal mutaakhirin, daripada ahli sunnah. Dia kata kalau kita takwil, boleh kita takwil dengan cara ayat-ayat muhkamah. Cuma paling selamat daripada guru kita adalah cara mutaqaddimin. Paling selamat. Nah, kita tak setuh pun selamat, sebab ketuhanan ni kita tak berani setuh, biar gitulah. Adapun cara mutaakhirin perlu kepada luas ilmu akal. Kalau ilmu akal tidak cerdik mana, jadi bahaya. Kalau ilmu akal tu cerdik, alailah. Jadi untuk orang-orang yang memiliki ilmu akal yang lebih tu, dia ada kemampuan lah untuk hurai. Tapi orang yang tidak ada ilmu akal yang lebih, tidak perlulah. Jadi nak selamat, cara mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu, dia biarkan gitu saja. Tidak menyebabkan kita ni kalau tidak tahu masuk neraka, tidak. Kita belajar ayat-ayat yang mana ada hubungan yang kita buatlah. Hak mana tidak diberi penjelasan oleh Nabi, biarkanlah gitu, tak ada masalah apa.
Jadi ayat-ayat mutasyabih ini disebut ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat mutasyabihat ya ada dalam Al-Quran. Jadi apabila sampai ayat tu kita akan jumpa lah. Kita buka Al-Quran.